If you hate cutting around mask, this is a tip to make things easier. The comb and get the two straps and hook them in comb behind the neck. So it is easier for you to cut the hair. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Silakan Faria. Selamat pagi, Assalamualaikum. Cak kawan semua penonton Malaysia hari ini. Tadi sedikit kita mulakan. Pagi-pagi ini kita melihat beberapa visual yang memaparkan tentang gunting rambut. Ya, betul. Pastinya ini antara berita yang menggembirakan juga bagi mereka kan. Betul. Sebagai pemilik gunting rambut, kita tahu mereka ini sangat-sangat terjejas sekarang ni. Betul lagi sekarang ni dah keluar sedikit penggarisan lah kan. Garis panduan untuk Pelan Pemulihan Negara ini. Ya, jadi kita raikan kesempatan ataupun kebenaran ini, dan ini antara kreativiti yang dilakukan oleh golongan yang terbabit dalam sektor gunting rambut ataupun perniagaan gunting rambut ni kan, yang memperlihatkan mereka menunjukkan antara perkara-perkara yang boleh dilakukan ataupun tip-tip untuk menggunting rambut lah. Saya baru perasan kadang-kadang sebab saya bukan jenis pergi kedai gunting. Oh, gunting sendiri. Jadi bila tengok video dalam keadaan PKP ni, gunting rambut masih kena pakai tutup muka kan. Jadi takut dah tergunting tali ni. Tali tu kan. Jadi maknanya disangkut pada sikat. Bagus juga. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita nak tengok dari segi kreativiti, bagaimana apabila dapat dikembalikan dibuka kembali kedai-kedai gunting semua. Jadi kita harapkan ini satu yang dapat disambut dengan baiklah. Betul. Tapi kena dilaksanakan dengan SOP yang ketat. Betul, dengan SOP yang ketat. Pastinya kita ni macam kalau berkeluarga, kalau anak-anak sekarang, rambut anak saya dah macam ni dah. Wow, Afro ke? Macam Afro? Saya dah suruh bangun bagi Allahu Akbar anak aku. Saya memang tak reti nak gunting rambut dia, saya takut kan. Dia pun tak yakin dengan saya. Ami, are you sure? Are you sure? Tak sure lah. Memang tak pernah memotong menggunting rambut anak? Tidak. Tak pernah? Tak. Saya takutlah nanti salah gunting lain pula muka dia ni kan. Jadi tapi kalau mungkin siapa, saya percaya anak-anak muda sekarang, mereka kalau meninggal platform TikTok ni dengan ada tips-tips macam nak gunting rambut tu, saya percayalah sebab ada peralatan memang mudahkan lah. Tapi saya memang tu. Ini bila dengar kata kedai gunting dah boleh buka, alhamdulillah ya Allah ya Tuhanku. Handsome balik anak aku ya. Itu dah dia. Jadi bila tengok dah boleh beroperasi bermula 8 pagi kan, hingga 8 malam. Ya, itulah dia. Cuma kita bercakap tentang mereka yang terkesan ini, difahamkan ada Persatuan Penggunting Rambut Bumi Putra ketika PKP ni berkuat kuasa sampai sekarang 70%. Ya. Terkesan dengan ni ada terpaksa tutup, kemudian berhutang dengan alung dan sebagainya. Betul. Jadi kelangsungan hidup kelompok ini sangat-sangatlah mencabar, dan kita nak memahami lebih lanjut situasi mereka dan bagaimana mereka merencanakan perniagaan ini selepas ini. Sebab kadang-kadang kita sering menuding jari kepada golongan yang melanggar SOP, golongan yang bekerja dalam industri dan sebagainya. Kata ni lah tempat kerja, kluster tempat kerja dan sebagainya. Tetapi kita tak boleh nafikan kelompok komuniti juga mengundang kepada angka COVID yang meningkat. Itu yang kita perlu lihatlah. Kadang-kadang kita tengok statistik 27 kluster semalam, wow banyak ni, misi ni hilang dan sebagainya. Tapi bila diperhatikan 13 kluster komuniti, 12 kluster tempat kerja tau. Jadi maknanya kita kena lihat balik macam mana komuniti ni boleh ada. Dia pergi mana? Dia pergi mana? Kita memang kita dah duduk rumah sebulan berapa bulan, tapi masih ada lagi. Okey. Tadi Eli Iskandar cakap bagaimana kita nak mengetahui bagaimana cabaran mereka sebelum ini. Sekarang kita dah berada fasa secara berperingkat kan, kita nak keluar daripada PKP ini. Jadi kita dah dengar pasal pemulih dan sebagainya, tapi sebelum kita nak mendekatilah. Ya, kita nak bersama dua tukang gunting lah lebih kurang kalau kita beristilahkan mereka ni. Yang pertama ialah Abdul Majid Ahmad, pemilik kedai gunting rambut Majid. Bila nama kedai gunting rambut Majid ni macam klasik lah bunyinya. Klasik, betul. Ya, dan seorang lagi ialah Syazwan Abdul Aziz, penasihat Persatuan Barber Bumi Putra Malaysia, di talian video sekarang. Hello, Assalamualaikum. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak tahu lah, bila saya dengar suara macam Hanif Miswan. Cuba. Suara siapa? Suara Syazwan ke suara? Syazwan. Cuba betul tak? Betul. Suara Syazwan sama macam rakan pengacara kami Hanif Miswan. Okey, sihat dia kedua-duanya? Sihat, alhamdulillah. Cik Abdul Majid sihat? Cik Abdul Majid sihat? Ya, alhamdulillah sihat. Okey, baik. Kita nak tanya Cik Majid dululah. Cik Majid, bila kata pemilik kedai gunting rambut Majid ni, maknanya dah beroperasi lama ni kan? Kalau boleh nak tahulah sejarahnya.
Baiklah. Assalamualaikum semua. Salam. Saya Abdul Majid. Memang telah mengusahakan kedai gunting rambut ni di Ampangan, Seremban Negeri Sembilan. Yang telah beroperasi kira-kira tahun 2008 sehinggalah sekarang ni. Lama lah tu. Kira Lebih kurang 13 tahun lah. bermula macam mana tu? Memula kan? Memang minat ke lepas tu ataupun dari orang tua ke? Mula-mulanya memang saya minat gunting rambut ni. Tapi sebelum ada kedai sendiri, saya bermakna anak dan isteri lah jadi customer saya. Jadi menarik istilahnya jadi customer bukan jadi bahan uji kaji ya. Masa tu belum ada kedai lagi. Jadi mengunting di rumah ajalah. Belajar mengunting rambut. Jadi anak dan isteri lah jadi pelanggan. Okey. Jadi berapa lama tempoh tu sebelum betul-betul yakin untuk membuka kedai? Lama juga lah, lebih kurang 4 ke 5 tahun. Oh, betul-betul training ni. Masa tu saya bila pergi kedai gunting rambut, saya duduk dulu tengok tukang gunting tu mengunting macam mana. Baik. Lepas tu bila saya dah selesai gunting rambut, saya pun duduk sekejap di kedai gunting tengok dia mengunting. Baik. Gunting rambut sambil belajar ni. Ilmu banyak ni Cik Majid ni. Kita tengokkan ini ni kedai Cik Majid Klasik ya. Ada kerusi antik tu, kerusi gunting rambut. Itu masa ada kursi antik. Kita ada 2 generasi Cik Majid kan, kita kata otai lah. Kan kita ada generasi baru Syazwan. Ya, saya. Okey. Saya tak boleh lah macam ada musuhan. Macam kau dengan dia betul. Syazwan. Okey. Mungkin sebelum adanya bila dikatakan semalam kata okey dah boleh buat operasi kedai gunting dan sebagainya, ada waktu tentu dengan SOP yang sangat ketat. Tapi sebelum kita dengar perkabaran ni, bagaimana cabaran yang kalian lalui? Kita dah lalui banyak kali, tapi mungkin tempoh yang sangat terkesan buat kalian. Hello? Syazwan boleh dengar? Saya. Ya. Okey, silakan. Okey. Assalamualaikum, alhamdulillah terima kasih kepada TV3 dan MSI menjemput saya pada pagi ini untuk bersuarakan mengenai barber dalam Malaysia inilah. Okey. Kami memang sangat terkesan lah sekarang. Buat masa sekarang kami sangat terkesan disebabkan tidak boleh beroperasi kedai gunting rambut dan kami hilang punca pendapatan kami lah untuk tanggungan yang kami lalui setiap hari lah. Okey. Dan Syazwan, maaf kalau saya tanya, bila PKP ni dilaksanakan daripada awal, berapa bulan selepas tidak berupaya untuk beroperasi tu mula rasa kesannya? Kesan dia. Kesan dia memang kira memang terlalu awal lah. Terlalu awal kesan dia bagi saya pengusaha apabila tidak boleh kedai tidak boleh beroperasi, memang saya tidak tahu lagi untuk mencari macam mana mencari pendapatan. Kira kalau orang cakap mengikut SOP ni, SOP ni memang kita pun tidak boleh lah nak buat belakang-belakang ke apa sebab kita patuhi SOP kerajaan lah. Nak buat rumah ke rumah pun tak boleh kan? Tak boleh. Sebab itulah kami ni pun berkemungkinan mungkin punca rezeki tu di mana-mana saja orang cakap kan. So apa yang kita nak buat sekarang ni, apa yang boleh yang kita buat untuk mendapatkan pendapatan, itulah saya buat. Sekarang ni lah, buat masa sekarang ni. Sementara kedai boleh beroperasi semula. Okey, kita dah dengar dari Syazwan macam mana terkesan. Maknanya dalam tempoh yang baru tu dah keluar arahan dah memang terkesan. Sebab kita faham kalian pendapatannya harian, kan? Cik Majid? Ya, saya. Okey, Cik Majid. Kita mendengar juga bagaimana
ada sebahagian, ada segelintir daripada pemilik tukang gunting ataupun pemilik kedai gunting rambut ini terpaksa untuk berhutang, cuti haram dan sebagainya sebab terdesak, hidup dah terdesak. Kita tak tahu punca harian semua dah hilang. Cik Majid sendiri, apa yang Cik Majid lakukan untuk memastikan kelangsungan tu masih dapat diteruskan bersama keluarga? Bagi saya lah, apabila kedai gunting tak dibenarkan beroperasi, alhamdulillah lah, saya masih boleh lah untuk meneruskan kehidupan. Daripada simpanan yang ada itu je. Okey. Alhamdulillah. Tapi Cula, kalau berapa lama simpanan tu boleh bertahan ataupun ada ikhtiar lain ke yang dilakukan? Simpanan tu jangkanya lebih kurang dalam 4-5 bulan tu boleh lagi lah untuk saya meneruskan kelangsungan hidup. Okey, alhamdulillah. Baik, Syazwan sudah berkahwin dan berkeluarga? Ya, sudah, Cik. Jadi tanggungan keluarga tu adakah di tangan Syazwan saja ke ataupun isteri juga turut? Ya, semestinya di tangan saya lah sebab saya pun masih lagi baru dah dapat cahaya mata. Masih kecil lagi lah, baru 7 bulan. So tanggungan itu memang dekat atas saya lah semuanya, segalanya. Okey. Baik, tadi disebutkan tentang mencari jalan lain kan. Alhamdulillah ni dah dibukalah. Dan kita harapkan akan dapat terus beroperasi. Sekarang pun minta maaf, sekarang pun masih banyak lagi yang tak berapa clear. Kedai tidak boleh dibuka apabila angka 4,000 ke bawah, kita orang tak boleh beroperasi lagi. Kami tidak boleh beroperasi lagi. Maknanya kena tunggu fasa kedua baru boleh beroperasi lah. Ya. Betul. Sekarang ni yang saya dapat tahu Sabah Sarawak lah. Sarawak dah boleh beroperasi lah. Dalam Malaysia kita memang tidak boleh lagi lah. Masa sekarang ni. Macam Syazwan dekat Selangor, kita tahu statistik harian di Selangor angkanya masih lagi tinggi. Terlalu tinggi lah. Okey, kalau Cik Majid tadi ada simpanan yang boleh bertahan 4-5 bulan insya-Allah. Kalau Syazwan macam mana? Ataupun pada masa sama diikhtiarkan cara lain untuk mendapatkan pendapatan? Buat masa sekarang ni alhamdulillah lah ada lagi simpanan lah. Tapi makin lama makin dikikis boleh habis tu kan. Yalah, itulah dia. Tapi dalam masa sama saya buat jugalah online business orang panggil kan. Lebih kurang macam itulah saya buat untuk backup saya punya pendapatan harian lah. Alhamdulillah daripada situ saya peroleh pendapatan. Alhamdulillah untuk harian saya ni lah berbelanja lah. Okey, alhamdulillah. Cik Majid, okey, saya nak tahu, kita dah dengar kan bagaimana pemulih ini memberi bantuan untuk menyokong perniagaan, terutamanya kepada perusahaan kecil dan sederhana mikro ni kan. Macam kalian ni perlu dibantu untuk meneruskan kehidupan. Jadi bila kita dengar bantuan demi bantuan, betul kita ada bantuan tu, tapi cara untuk merancang tu perlu bijak dan inilah untuk dapat kita pertahankan. Cuma macam Cik Majid sendirilah kan. Dia apa sebenarnya yang kita nak dengar luahan tu macam mana kan? Macam tadi Syazwan kata kena tunggu 4,000 baru boleh. Bawah 4,000 kan baru boleh operasi. Maknanya fasa satu lagi. Macam Cik Majid sendiri, apa yang berhadapan dengan masalah bagaimana sekarang ini? Macam hati tu memberontak apa? Yalah. Bagi saya, masalah saya walaupun masih boleh bernafas kata orang tu, tapi berharap dapat juga kalau kedai gunting dibenarkan beroperasi. Sekurang-kurang pun kita bolehlah dapat meneruskan kelangsungan hidup kita. Kalau tak beroperasi itu, mungkin sampai masa dan ketika saya pun mungkin terduduk jugalah. Okey. Ada ikhtiar lain yang akan dilakukan juga kalau misal kata tidak mampu bertahan? Mungkin saya cuba juga ikhtiar lain lah kalau seandainya tak mampu lagi bertahan. Maknanya sekarang dah ada perancangan lah. Maknanya ada perancangan
kalau plan A, plan B kan. Kalau tak ni tak boleh, dah mula merancang awal lah kan. Ya. Okey, insya-Allah. Baik, kita nantikan perkembangan dari masa ke masa kan. Insya-Allah di negeri tertentu dah pun dibenarkan beroperasi. Kita harapkan ada perkembangan positif lah dan semoga Cik Majid, Syazwan juga kawan-kawan lain yang terbabit dalam sektor ini tabah berhadapan dengan ujian ni ya. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak sudi bersama kami. Sama-sama. Okay, terima kasih semuanya. Ya, itulah. Ini cabaran lah bekerja dalam satu sektor yang unik sebab ia menjadi keperluan. Tapi bila PKP ni sebab justifikasinya lah orang tak keluar rumah, tak pergi mana-mana, tidak ada keperluan untuk potong rambut ataupun berdandan sangat. Betul. Tapi ia memberi kesan kepada mereka yang berniaga. Ya, itulah dia. Dan tadi betul juga apa yang saya cakap. Sekarang ni perlu ada penggarisan yang jelas lah, garis-garis yang jelas untuk mereka kan. Ya, betul. Untuk operasi kita dengar macam alhamdulillah dah buka. Oh, rupanya macam ni dan sebagainya. Itu yang perlu kita ambil tahu juga lah sebagai kita membantu, sama ada kita membantu mereka ataupun keperluan kita juga. Ya. Okey. Betul. Baik. Itu kita bercakap berkenaan dengan bagaimana mereka ni antara yang terkesan dan bagaimana nanti harus mereka meneruskan kelangsungan. Ya. Tapi sebelum tu hari ni kita nak Kita nak kongsikan dia. katanya naik balik. Naik balik. Kita lah beberapa ni esok dah Julai kan? Esok dah Julai. Sepatutnya kita dah boleh ke arah 4,000 ke bawah dah untuk masuk fasa seterusnya. Kita dah habis setengah tahun. Itulah dia, dah habis setengah tahun dah. Baik. Ya. 6,437 naik balik daripada angka 5 ke angka 6, bukan turun ke angka 4 tapi ke angka 6. Itulah dia, macam kita kongsi nombor-nombor ni macam kita dah sampai satu tahap perasaan yang macam Allah dah macam kecewa, tak tahu nak perasaan bagaimana, dia naik turun kan. Jadi ini angka yang naik lebih daripada 5,000, yang lebih membimbangkan kita lihat yang warna merah tu, Eli Iskandar. Jumlah kematian kes terbaru 107 kes. Ya, betul. Okey. Dan baik, ini salah satu antara tumpuan ya. Orang akan lihat kes baharu harian. Tapi sekarang ni mari kita tumpukan kepada kluster-kluster yang kita bincangkan awal tadi tu kan. Ini yang menuding jari ni. Ya, saling tuding menuding ni, mari kita tengok kluster ataupun maklumat berikut berkaitan. Okey, negeri setakat ini Perlis alhamdulillah, syabas. Alhamdulillah. Tiada kes baru dicatatkan, tapi negeri yang masih lagi berada ranking teratas ini Selangor dan juga Kuala Lumpur yang mencatatkan 2,299 dan 1,361 masing-masing. Okey, dan yalah ada yang mengatakan kes boleh turun bawah 4,000 kalau tak masuk Selangor dan Kuala Lumpur. Tak boleh kira macam tu kan. Okey, ini kluster baru, 27 kluster. Negeri Perak 2, Selangor 7, Kuala Lumpur 3, Negeri Sembilan 3, Putrajaya 2, Johor 3, Pahang 4, Kelantan 2, Sabah 1, Sarawak 1. Jadi sebenarnya 27 macam tadi Fai ada cakap kan Ali. Kita tengok ada 27, bayangkan 13 kluster je dah komuniti. Komuniti ni. Okey. Sebelum ni kita asyik kata tutup kilang, tutup perniagaan dan sebagainya sebab mencetuskan kluster-kluster. Okey, nampak 13 kluster komuniti ni ialah kluster mana? Yalah, kadang-kadang kita tak tahu, kita tak sedar sebab bila kita kata tempat kita macam selamat dan okey, kita mulalah berhimpun dan sebagainya kan. Lepas tu barulah 12 kluster tu tempat kerja. Okey. Mari kita tengok. Okey, ini mengikut negeri rikasan kes kematian. Yalah, benda ni perkara ni juga antara perkara yang membuatkan kita terkesan kalau ia berkait dengan orang yang kita kenali. Ya. Betul. Selangor 43 ini kita mengharapkan, setiap hari kita mengharapkan ya Allah Tuhanku turunlah. Semakin turunlah sebab kita tahu kita sekarang ni yang bekerja mungkin rezeki kita kan. Tapi bagi mereka yang kita tak tahu terkesan yang bagaimana. Kita cakap terkesan tapi terkesan yang bagaimana sebenarnya yang mereka lalui. Kalau sampai dah ada inisiatif yang dikatakan sebagai bendera putih, maknanya seolah-olah macam terdesak sangat sampai begitu sekali perlu dilakukan. Okey, jadi antara tanggungjawab kita ialah satu menurunkan angka ni di pihak tempat kerja dan juga komuniti. Pada masa sama yang dah daftar vaksin tu pergi tingkatkan jadi 10%. Betul. Vaksinasi dan tingkatkan lagi. Maknanya dah ada temu janji pergi. Jangan tak vaksin. Baik. Kita akan bincang lanjut apa saja yang kita akan bawakan hari ini, terutamanya berkenaan dengan pemulih ni kan, yang bagi mereka yang terkesan industri kreatif, bagi peniaga kecil yang sederhana ni bagaimana nanti. Tapi semuanya selepas ini kita berehat dulu lagi.
Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih menonton kami di MHI pagi ini. Baik, kita nak kongsikan sikit berkenaan dengan artikel akhbar hari ini, 30 Jun 2021. Mungkin kita boleh mulakan. Ini di Berita Harian di Muka Hadapan, menjadi pilihan agung ulangi pandangan sidang parlimen perlu dibuat secepat mungkin. Kita tahu dalam keadaan sekarang ini, pastinya ini akan, kita dah ada dah kan macam mana pelan pemulihan negara tu dibentangkan, kita dah dengar dan sebagainya. Jadi pelan pemulihan negara ini perlu dibentangkan juga dalam parlimen dengan ordinan-ordinan daruratnya, dari segi perlu dibincangkan dengan lebih jelas lah, sebab ini membabitkan rakyat, ekonomi negara dan juga urus tadbir kerajaan itu secara telus dan integriti. Ini sebenarnya yang ingin disarankan oleh Yang di-Pertuan Agong sendiri, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Shah. Jadi kita kena ambil tahu jugalah kenapa kan perlunya ada. Tapi dia kata kalau nak buat ni dengan SOP yang sangat ketat dalam parlimen tu. Baik, seterusnya di Harian Metro ke penerbit DNST. Baik, DNST. Ini tadi kita dah cakap lah pasal statistik ni kan, ada yang kata oh ini kenapa kilang tak tutup dan sebagainya, yang mengambil bahawa ada dasar-dasar yang perlu diberikan perhatian tentang penutupan kilang. Dan ini not factory's fault. Jadi bagaimana yang Menteri Kanan berkata, Datuk Seri Azman Ali maintains the opening of factory is not the main contributing factor yang menjadikan statistik kluster baharu itu muncul setiap hari. Jadi kita perlu lihat. Tadi dah tengok dah kan, antaranya community 13 kluster dan 12 kluster adalah tempat kerja. Nanti kalau lepas ni kita boleh Eddie kan, kat mana kluster tu, di Johor ke, di mana tempat tu, mesti ada namanya. Kita akan kongsikan. Nanti mungkin selepas ni kita lebih perincikan benda tu. Betul. Supaya ada rasa tanggungjawab. Betul. Sebab orang kan sentiasa tanya nak tahu di mana kluster tu, di mana kan. Kalau kita cakap 13 kluster komuniti, 12 tempat kerja, komuniti tu di mana, yang mana satu, supaya kita dapat menjarakkan diri kita daripada berada di kawasan tu kan. Lepas ni kita buat macam tu. Ya. Baik. Di Harian Metro, juga antara muka hadapan kita kongsikan ini berkenaan dengan tadi Eddie Iskandar pun ada cakap berkenaan dengan bagaimana kempen rakyat bantu rakyat ni, kibarkan bendera putih sekiranya anda antara yang sangat memerlukan barangan asas makanan. Kadang-kadang beras tak ada, minyak tak ada dan sebagainya. Jadi ini satu inisiatif. Ada yang memberi pandangan, kenapa kita nak mengajar untuk mengalah? Ini bukan mengalah. Tidak. Kita jangan anggap, sebab bendera ini adalah simbol. Maknanya kita dah cakap dah, kita dah bagi pemahaman jelas bahawa bendera putih dinaikkan ini adalah sebagai simbol anda mahu mendapatkan bantuan asas. Mungkin kita tak tahu beras apa tak cukup. Kita rasa beras. Tapi orang nak dapat cepat beras pun bagi mereka susah. Jadi dan kita harapkan tidak ada juga toyol-toyol ni yang kadang-kadang menggunakan kelebihan ini kan kepada mereka yang memerlukan ni. Dia kibar tapi tak tahu untuk siapa dan sebagainya. Betul. Dalam keadaan masa ni kan ramai je yang ambil peluang. Ya. Banyak perkara yang perlu dipaharusilah dengan inisiatif ini kan, sebab kadang-kadang akan ada pihak yang akan mengambil kesempatan. Sama ada sebagai yang Faria sebutkan sebagai toyol tu, satu lagi golongan yang mengambil kesempatan ke atas keperitan orang lain. Betul. Jadi berhati-hati dalam apa saja inisiatif yang kita lakukan untuk mendapatkan ataupun menyatakan masalah kita. Kita boleh lakukan dengan cara terancang lah. Saya percaya di kawasan komuniti sendiri pun masing-masing ada grup WhatsApp masing-masing. Kan? Kalau ada masalah, bagi tahulah. Kan? Kalau malu nak beritahu dalam grup WhatsApp sekiran, individu. Kerana sekarang ni kita perlu membantu, percaya tahu rezeki kita ni Tuhan bagi, Allah bagi kepada kita, ada sebahagian tu rezeki kita untuk disampaikan pada orang lain. InsyaAllah. Kalau kita jaga orang, malaikat pun jaga kita, Allah pun jaga kita. InsyaAllah. Saya sangat setuju tu Faria. Baik, kita nak teruskan MHI pada hari ini. Tadi kita dah cakap berkenaan dengan pemulih. Jadi ini akan melibatkan sokongan industri seni dan kreatif. Ya betul. Yang sangat terkesan dan yang gusar dan resah dan menantikan perkembangan. Antara lain pemulih untuk sektor industri kreatif dan pegiat seni terutamanya. Pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi memperuntukkan 100 juta ringgit dalam bentuk kemudahan pembayaran dan sokongan bantuan kewangan kepada lebih 8,000 penggiat seni. Jadi ini memberi nafas lega ataupun memberi ruang kelegaan kepada penggiat seni
Tetapi ada rentetan tertentu yang kita perlu fahami juga. Okey, kita nak bersama dengan Presiden Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia, Datuk Juri Latif Muhammad Rosli. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Datuk sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Datuk, terima kasih banyak. Saya rasa Datuk antara individu yang paling tepat untuk kami dapatkan maklumat tentang perkara ini sebab ada petikan kenyataan daripada Datuk, susulan daripada peruntukan dalam pakej pemulih ini. Katanya kalau saya boleh baca petikan ini, Datuk mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana membantu merangsang pertumbuhan ekonomi melalui bantuan menghasilkan kandungan dan peluang pekerjaan. Cuma ketika ini kami dalam dilema. Biarpun dengan dana yang banyak dan kontrak baharu dengan stesen penyiaran, kami tidak dapat bekerja kerana aktiviti penggambaran tidak dapat dilakukan. Ini juga kerasahan dalam kalangan seniman dan sebagainya. Datuk nak hurai lebih lanjut silakan. Okey, terima kasih Eli, MHI, TV3 bersiaran saya daripada Lenggong, Perak. Okey, Eli, saya nak beritahu memang kalau kita lihat kerajaan banyak bantu industri kreatif. Beberapa pakej rancangan yang terbaru 100 juta kepada 8,000 penggiat kreatif. Apa pun kita memang berterima kasih banyak-banyak. Cuma yang kita risau sekarang Eli adalah sudah lebih sebulan setengah dekat 2 bulan kita tak dapat kerja dan ini menggusarkan kerana kebanyakan majoriti Eli penggiat seni ni adalah bekerja secara kontrak ataupun ada kerja ada gaji, freelancer. Jadi memang sangat merisaukan sebab saya dah turun ke padang, saya dah buat mesyuarat secara atas talian dengan pekerja-pekerja yang terlibat dengan projek-projek yang mana terlibat dengan saya. Mereka memang dah tak boleh pergi dah Eli. Mereka boleh bertahan untuk cukup bulan ini je. Kan, dan bulan depan mereka dah tak boleh tahan, maka nak kena bayar rumah, nak bayar tu, nak beli makan anak lah, macam-macam, susu anak dan sebagainya. Yang ini sangat kritikal ini. Sebab tu saya katakan terima kasih dapat bantuan daripada kerajaan, tapi sekarang ni yang kita perlukan adalah untuk pergi bekerja Eli. Dan kalau Eli tengok sejak kita COVID daripada tahun lepas sampai sekarang, tidak ada kluster ni, tidak ada kluster daripada industri kreatif yang melibatkan penggambaran drama ataupun filem. Kalau ada pun kes terpencil, 1-2 kes yang tidak menjadi kluster secara keseluruhan. Jadi dari segi SOP ni, kita memang sudah ada SOP yang terbaik yang Finas dah buat. Jadi kita ikut SOP tu, saya ingat tak ada masalah. Kerana kita juga perlu terus bekerja untuk mencari rezeki Eli. Okey. Luahan ini pastinya daripada awal dulu telah pun disampaikan kepada pihak berwajib, pihak kerajaan dan sebagainya. Dan seperti Datuk sebutkan, saya percaya ialah Persatuan Penggiat Seni lain pun menyebutkan perkara ini. Setakat ini tidak ada kluster penggiat seni, kluster daripada penggambaran ataupun syuting di mana-mana dan sebagainya. Kenapa dirasakan masih lagi tidak disampaikan ataupun tidak tersampai maklumat ini supaya dapatlah dibuka kembali kerana kalian mematuhi SOP dengan sebaik-baiknya, dengan seketat-ketatnya. Tetapi masih lagi tidak dibenarkan. Apa rasanya pada pandangan Datuk lah yang menyebabkan tidak dibenarkan lagi beroperasi? Okey, saya nampaklah kita faham bahawa COVID ni buat masa sekarang ni agak orang kata tinggi kes dia, kita faham. Semua industri pun terkesan. Cuma yang saya nak bangkitkan di sini bahawa kita sudah ada SOP yang begitu jelas, yang sangat ketat. Contohnya Eli, untuk ke lapangan semasa PKP hari itu kita kena buat swab test Eli. Kan kita kena mohon surat izin penggambaran daripada Finas yang mengatakan wajib semua kru dan artis buat swab test. Dan selain daripada itu kita juga tidak dibenarkan menjalankan penggambaran di kawasan-kawasan mega. Kita boleh pergi ke kawasan-kawasan hijau. Jadi saya haraplah dengan SOP yang telah dipersetujui oleh Finas dan MKN ini, kerajaan boleh membenarkan kami tak pergilah kawasan Selangor tu yang banyak COVID, pergi ke kawasan hijau, contohnya di Perlis, di Perak dan sebagainya, yang tempat-tempat itu tidak ada kluster ataupun tidak ada kes-kes COVID yang sangat tinggi kan. Jadi saya sangat yakinlah Eli, kami perlu bekerja sekarang kerana peruntukan yang kerajaan bagi sangat banyak. Malah yang kita nak kata sekarang, stesen TV juga pening juga. Jadi stesen TV sudah ada drama-drama rantaian yang sedang meletup, tiba-tiba tak boleh siarkan kerana tidak ada lagi bahan, kerana production tak boleh syuting. Jadi sebenarnya Li, dalam keadaan rakyat tertekan, kalau kita tengok drama-drama kita mendapat sambutan yang begitu baik dan boleh release tension
masyarakat tengok drama-drama di TV3 contohnya dengan rating yang berjuta-juta. Jadi ini sebenarnya membantu untuk kita memberi sedikit release tension tu. So harapan kami lah, bagilah kami bekerja kerana kami perlu sangat-sangat bekerja kerana saya sangat yakin Eli, kalau kita boleh bekerja maka dalam masa terdekat ni yang kita jangkakan pertengahan Julai ni, maka kita boleh menyelamatkan ramailah penggiat industri seni yang terkesan selama ni Eli. Ya, ini satu poin yang sangat menarik sebab kita tak boleh keluar rumah. Jadi TV itulah menjadi tempat kita melepaskan keresahan dan sebagainya kan. Jadi kalau drama pun diulang-ulang, tak ada drama yang fresh, kita pun di rumah jadi tension juga Datuk ya. Okey. Betul. Baik, bila disebutkan tentang mungkinlah akan ada kelonggaran insya-Allah pada bulan pertengahan ataupun hujung bulan Julai nanti akan diberi kebenaran. Apa lagi perkara yang dilihat oleh pihak penggiat industri supaya ia tidak menjadi ancaman kepada wujudnya risiko COVID ini? Mungkinlah selain daripada SOP ditetapkan oleh pihak MKN, barangkali dari segi pengolahan penceritaan yang mungkin sebelum ini lokasi di tempat-tempat tertentu terpaksa digarap kembali dan sebagainya, Datuk? Okey, sebenarnya kita sebelum ni juga kita dah ada kita punya orang kata atau cara kita syuting. Contohnya kita sekarang dah tak boleh pegang-pegang, tak boleh peluk-peluk, tak boleh lah ada close contact macam tu kan. Bila kita, contohnya saya juga adalah seorang pengarah, jadi kita sentiasa memikirkan bagaimana caranya untuk kita mengarahkan sebuah drama supaya tidak terlampau dekat. Kita faham bila kita syuting tu artis tak boleh pakai mask. Tetapi kita cuba untuk tidak membuat adegan-adegan yang terlampau rapat sehingga kan itu membahayakan satu sama lain kan. Jadi sebenarnya kami rasalah dalam keadaan bekerja ni kami telah mengambil kira keperluan semua yang membabitkan SOP. Jadi yang cuma yang saya nak minta kerajaan bantulah adalah dari segi definisi studio tu Eli. Definisi studio tu sangat kecil kerana di Malaysia ni hakikatnya studio ada beberapa saja Eli. Yang kebanyakan yang kita buat drama ni studio-studio set-set yang kita bina ataupun kita buat daripada contohnya rumah-rumah pejabat-pejabat kelab-kelab dan sebagainya, itu adalah set-set ataupun premis-premis yang memang kita gunakan sebagai lokasi syuting. Kita tak ada set ataupun studio macam di Hollywood ataupun di Korea yang kita tak ada sound stage yang besar dah banyak betul Lili. Jadi kami haraplah definisi studio itu diperluaskan, mengambil kira keadaan sebenarnya di bawah ni, di akar umbi ni, di industri sebenarnya kami tak ada set ataupun studio yang seperti mana yang digambarkan. Mungkin juga MKN memahami bahawa studio ni ini jadi kami boleh syuting. Sebenarnya tak boleh. Kami tak boleh ubah lagi cerita kerana telah dipersetujui oleh stesen. Nanti semua benda syuting dalam studio yang tak ada apa dan memang masalah besarlah nanti kepada stesen TV. Dan kontrak kami Eli. Ialah sebab Malaysia ni kita lebih cenderung kepada on location shooting kan. Okey. Jadi Datuk, kita faham tentang cabaran ini. Sebenarnya kita lah kami di stesen TV pun nak keluar untuk program berbentuk magazine berbentuk majalah dan sebagainya pun berhadapan dengan cabaran ini juga. Bagaimana pihak mana yang sebenarnya patut menyampaikan keresahan ini dan memohon agar diperluaskan skop studio itu untuk difahamkan akhirnya dapatlah diberikan kebenaran. Sebab kita faham kalau studio pun berapa kerat je studio yang kita ada. Jadi adakah perlunya ada gembelingan persatuan penggiat seni ataupun pihak Finas boleh membantu atau macam mana Datuk? Okey, saya sebenarnya sentiasa berhubung rapat dengan pihak Finas dan juga Kementerian Komunikasi dan Multimedia dengan CEO Finas Dr. Ahmad Idham, dengan KSU Datuk Seri Muhammad Mantip. Memang kita sentiasa berbincang untuk membantu industri. Jadi saya haraplah pihak Finas dan juga Kementerian KKMM dapat membawa isu yang kita bangkitkan hari ini, iaitu definisi studio diperluaskan supaya kita boleh orang kata menjana ekonomi baliklah. Sebab bila kalau kata studio Eli memang terlampau sikit yang dapat kerja pun Eli. Betul. Tapi kalau diperluaskan studio, definisi studio tu rasanya majoriti dah boleh dapat kerja. Jadi harapan saya sangat-sangat mengharapkan peranan Finas dan Kementerian kerana mereka lah yang duduk dalam jawatankuasa MKN. Mereka yang boleh menyuarakan kita punya pandangan ini. Kerana kita sebagai industri tak boleh terus pergi jumpa MKN. Tapi kita sedang cuba juga
untuk cari jalan untuk memberi penjelasan ini Eli supaya mereka faham bahawa hakikatnya di Malaysia studionya bukan macam di Hollywood dan di Korea supaya mereka benarkan kami syuting. InsyaAllah kami akan patuh segala peraturan yang telah ditetapkan. Tak mau wujud kluster dalam industri kreatif ni, Eli. InsyaAllah. Kita nak kekalkan rekod tiada kluster penggiat seni, ya Datuk, ya? InsyaAllah, supaya dapat kita menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ini pun demi manfaat kepada penonton yang tidak dapat keluar ke rumah, ya. Nak mendapatkan kandungan dan pengisian berinformasi dan juga hiburan yang beri manfaat. Datuk, terima kasih banyak. Kita doakan dipermudahkan urusan yang terbaik supaya kalian semua dapat bergerak dan kembali menjalankan tugas masing-masing. Sama-sama, Eli. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Datuk Juri Latif Muhammad Rosli, Presiden Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia. Yalah, barangkali ini antara perkara yang harus diperincikan, diperhalusi, bercakap tentang lokasi untuk menjalankan penggambaran. Studio kita bukannya banyak di Malaysia ini berbanding dengan Hollywood dan juga Korea Selatan dan sebagainya, tetapi ikhtiar sedang dilakukan dan kita harap dapatlah diyakinkan kepada pihak berwajib untuk diberikan kebenaran untuk menjalankan tugas. Kami di studio yang menjaga SOP ni pun seperti biasa, seperti saya ulang, kena memakai pelitup muka. Itulah dia, untuk berikan sokongan kepada nak menurunkan graf pandemik COVID-19 ini. Okey, cerita pasal COVID-19 ini sangat memenatkan. Tapi kita nak cari inspirasi di sebalik keresahan kita, kan? Di sebalik keresahan tidak dapat beroperasi, menjalankan perniagaan dan sebagainya, ada juga ikhtiar yang membolehkan operasi atau bisnes itu berjalan. Betul? Kan? Maknanya sekarang ni dalam keadaan kita dalam tempoh yang semuanya terkesan, semuanya beremosi memikirkan bagaimana pendapatan tu harus dijana untuk kehidupan kita. Maknanya semua daripada kita kena kreatif. Kita yang dalam industri kreatif pun kena lebih kreatif daripada yang sebelum ini. Jadi semua ni seperti yang kita nak bawakan ni, di depan saya ini adalah hasil saya buat sendiri, ya. Saya kreatif bukan. Susun sendiri lah. Susun sendiri saja. Nak buat roti belum lagi. Jadi ini daripada Bentong ni, dia hantar roti ni kepada kita, Eli. Ini antara wajah-wajah kita, Eli, di sini. Oh, ya ke? Pengacara MHI di sini. Sila tengok mana awak. Alamak, saya rasa yang pakai kacamata kan saya. Ini dia ada dua yang bertudung ni masa tu. Tak tahu lah. Tapi saya ini Eli Iskandar. Ini memang Eli Iskandar. Jadi ini antara kreativiti yang tak kena cakap kita punya kelebihan tu, kepakaran tu kita naik lagi. Naik lagi. Kadang-kadang dalam keadaan terdesak akan tercetus kreativiti tu. Dan ini silakan. Antara hasil daripada Intan Asmali Salim. Dia merupakan pengasas Kantan Kitchen. Secara maya kita nak berhubung dengan beliau. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum Farihat. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih banyak-banyak roti yang dihantar kepada kami. Okey, Intan. Kita tahu Intan memang dah buat kek, dah buat roti khususnya, kan. Macam-macam kreativiti yang Intan dah buat. Tapi kali ini pastinya cabaran yang kita lalui ini memberi satu lagi idea baru supaya Intan rasa apa lagi. Sebab kita tahu makanan ni banyak persaingan, kan. Jadi Intan sendiri sebagai peniaga kecil, sederhana ni, kan, bagaimana memikirkan bahawa apakah langkah yang harus dilakukan untuk terus bertahan? Okey, sebelum tu terima kasih MHI kerana sudi menjemput saya kali ini. So, okey, ni antara roti juga. So, ini tertinggal semalam. Okay. Kalau sebut pasal cabaran tu, sebab itulah saya try buat untuk berfikir daripada luar kotak. Macam sekarang ni, kadang-kadang tiba-tiba kena PKPD, so tak boleh nak hantar COD. So kita ada mungkin Korea yang berjalan. So sebab tu saya try buat roti loyang tu, yang ada karakter semua tu, untuk try Korea luar daripada kawasan. So macam bila, betul lah macam Elin cakap, bila kita duduk dalam keadaan yang tertekan, kadang-kadang kita macam terfikir apa benda lagi yang kita boleh buat selain daripada rutin harian yang biasa macam COD, orang datang kat rumah. Tapi kali ni kita try guna Korea pula untuk hantar roti. Tapi kena guna Korea yang cepat lah. Macam tu. Bila kena tahu juga, kan, kena buat research sebagainya, mana yang cepat supaya, sebab roti ni berapa lama tahan kalau misalnya katalah kami ni kat Kuala Lumpur ni, kan, nak order.
So kalau macam roti homemade ni kita tak ada seperti macam yang kita maklum memang tak ada bahan pengawet lah, kita tak letak macam bahan pengawet kan. Betul. So daya ketahanan dia dalam 4 ke 5 hari sebab kita memang buat fresh and then lepas tu kalau macam biasa COD terus hantar kan. Yang macam nak hantar Korea ni dalam 4 ke 5 hari, maknanya kita kena packaging kena betul semualah. Saya pun sebenarnya masih belajar lagi untuk nak pack roti semua ni, tapi ada dah macam kawan-kawan yang dalam industri meroti ni diorang dah gunakan Shopee untuk buat roti dan buat jualan melalui Shopee lah. Okey, Intan, kita tengok hasil roti homemade awak ni. Itu dia menggebu-gebu dengan corak-corak sebegini. Berapa lama sebenarnya Intan nak belajar sebab nak berfikir luar kotak kan? Kita tahu kita ada idea tapi kemahiran tu juga perlu. Biasa kita buat roti biasa je, tapi kali ni lebih advance kan untuk ada karakter tu. Actually kalau nak ikutkan nama yang roti berkarakter ni, kita dekat Jepun, dekat Indonesia tu dah buat dah. Kita panggil cigiripan. Maknanya lagi satu roti-roti macam ni attract untuk budak-budak suka. Lepas tu lagi satu macam terapi juga. Kita tak boleh keluar rumah kan. So bila dapat roti yang ada karakter macam ni jadi macam terhibur juga. Selain daripada macam selalu kita kek, tapi sekarang dah ada ada roti jala lah semua kan. So itulah salah satu yang mungkin boleh jadi inspirasi kepada orang lain juga memulakan perniagaan meroti ni. Intan, okey. Kita tahu bila Intan memang tumpukan sepenuh masa membuat roti. Ya. Membuat roti. Bila dalam keadaan terkesan sebegini kan, pastinya macam semua pendapatan tu kadang-kadang ada yang hilang kan, ada tak tahu hilang punca. Ada tak satu masa ketika tu Intan berada pada fasa paling bawah dan putus asa? Kita nak tahu benda seperti itu dan macam mana Intan bangkit balik. Okey. Macam kalau macam selalunya kalau macam kata fasa yang paling down tu, saya pernah jadi macam tu. So memang kita akan macam nak kata burn out pun ada. Memang tak boleh nak fikir dah. So apa yang perlu kena duduk relax. Kalau kata perlu bercuti daripada niaga, bercutilah. So masa tu ambil idea kita sekarang macam boleh guna rujukan internet memang macam-macam ada kan. So daripada kita kena slow belajar, jangan macam terlalu gapak-gapak. Macam aku nak buat ni, aku nak kena cari duit sekarang ni. Semua kita kena slow, fikir, duduk, relax, fikir untuk masa yang depan-depan, fikir family, fikir anak-anak. Dan daripada situlah kita boleh jangan fikir pasaran yang terlalu besar. Fikir pasaran yang kecil dulu. Pasaran untuk kawan-kawan. Daripada situlah start kita boleh kembangkan perniagaan kita. Macam itulah saya buat masa saya down dulu. Dan sekarang ni Intan dah mulakan dengan baru. Saya tak tahulah. Eli, ini baru yang kita nampak kat depan ni. Sebab saya sangat bangga dengan Intan. Mungkin Eli boleh buka kotak ni. Kotak ajaib. So, saya tak berapa setuju dengan roti ni lah. Kenapa? Sebab tak ada penjarakan fizikal. Maknanya kita kena makan cepat ni. Makan cepat. Okey. Di dalam kotak ni, Kantan Kitchen ni. Wah. Ini apa? Okey. Tiger. Ini anak-anak kecil sesuai lah. Okey, ini satu. Satu lagi. Wah. Apa tu? Teddy bear. Ini kalau boleh jadi alternatif kepada kek hari jadi kan? Betul. Ya. Setakat ni ada tempahan untuk kek roti hari jadi. Roti hari jadi. Ada. Dia ada pisa-pisa ke Intan? Pelbagai pisa ke ataupun sama je? Berlainan design, ikut macam design saja. Dia bukan yang ni perisa coklat, yang ni perisa keju, perisa pisang. Yang kalau macam untuk post out saya tak buat untuk inti lah. Kalau macam dekat area ni sebab kita takut kan inti nanti mungkin akan rosak ke apa. Tapi kalau kat luar tu kita akan sediakan dipping ataupun sos. Ni kira macam kalau orang Pantai Timur tu apa roti paung Roti paung.
Ya. Ni kira roti pound okey. 2.0. 2.0. Ya. Okey, Intan, mungkin kita dah dengar kan antara bantuan yang akan diberikan seorang kepada peniaga kecil sederhana kan. Intan sendiri apa yang Intan harapkan lah untuk terus menyokong perniagaan kalian kan? Okey, saya berharap agar kerajaan macam sekarang ni mungkin kalau nak pergi kursus tu macam agak terhad kan. Tapi sebenarnya boleh je buat macam kursus online untuk peniaga-peniaga kecil menambahkan lagi kemahiran dan ilmu dalam perniagaan. Selain daripada itu juga mungkin bantuan sikit-sikit bantuan lah untuk peniaga-peniaga kecil bagi step up lagi. Kira makin untuk menambah lagi diorang punya mungkin daripada segi kos semua kan. Nak rolling duit tu kan, nak mulakan. Sebab sekarang ni pun bahan-bahan mentah pun dah naik. Mahal. Jadi daripada situ pun orang nak rolling buat modal pun kita nak kekalkan harga jualan tapi bahan meningkat kan. So daripada situ pun saya rasa kerajaan kena pantau jugalah. Ya, betul juga tu. Kan? Betul. Baik, Intan, terima kasih banyak-banyak. Kita doakan yang terbaik. Moga kerajaan mendengar apa yang perlu dilakukan kan, melihat balik harga. Ya, betul. Kan? Kadang-kadang bagi bantuan duit nak rolling, ni dah tak seimbang. Ya. Terima kasih banyak-banyak Intan juga. Macam sekarang ni takkan nak jual roti yang sampai RM3-4 kan. At least macam RM1, RM2 kan. Kalau orang tengah sesak lebih baik jual benda yang mampu dibeli betul. kan. Ya. Baik, Intan terima kasih sekali lagi ya. Semoga murah rezeki Itulah, Intan. semoga murah rezeki. Ni kalau makan cicah dengan TO sedap kan? Ni. Ya, kena cicah dengan sos yang saya bagi. Oh, sos Ada dah. sos. Oh, ingat ke cicah dengan teh? Baik, Okey, Intan baik, ni baik. macam-macam dah kata dulu. Ingat tak kita bawa dia roti dalam tu koyak ada kari dalam. Oh, Intan ni. Oh, Intan ni lah. Okey. Patutlah Okey, terima kreatif. kasih, Terima kasih banyak. Okay, Selamat berjaya. Terima kasih Terima kasih Syai. Okey. Assalamualaikum. Bye. Oh, Intan tu lah. Dia patutlah kreatif. Kari koyak situ ada kari cicak. Tak. Ini kalau tak ada ni. Oh. Baik. Awak kopi semua dah siap dah. Okey, kita akan berehat seketika ini. Ya. Lepas ni kita akan sambung. Kita akan kongsikan berkenaan dengan kempen bantu pesakit sihat. Ya, insyaAllah. Lepas tu kita ada? cerita tentang bola pemain ke-12 di Amir Syahid. Ada roti Amir. Akibat kemiskinan, ramai pesakit tak mampu menampung kos perubatan dan peralatan sokongan selepas keluar dari hospital. Akibatnya, penyakit mereka semakin serius. Ayo, kita bantu mereka menerusi kempen Bantu Pesakit Sihat oleh Yayasan Ikhlas sekarang. membantu mereka yang memerlukan. Kalau dalam sekarang ni kan kita yang sihat pun kita rasa tertekan, kan, emosi kita tak stabil disebabkan oleh desakan hidup. Ini kan pula mereka yang ditakdirkan perlu berhadapan dengan cabaran kesihatan, faktor kesihatan. Baik, untuk itu kita nak teruskan. Ini berkenaan dengan kempen Bantu Pesakit Sihat. Dan kita nak bersama dengan tetamu kita secara maya ini akan meneruskan bagaimana sebenarnya kita boleh membantu untuk merealisasikan kempen ini bersama dengan Ustaz Hanafiah Malik. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? Sihat Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Okey Ustaz, berkenaan dengan kempen ini, mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada penonton Malaysia hari ini berkenaan dengan program Bantu Sihat ni, Bantu Pesakit Sihat oleh Yayasan Ikhlas. Betul. Okey, Fasiha, semua penonton MHI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kempen Bantu Pesakit Sihat ini anjuran Yayasan Ikhlas. Dan Yayasan Ikhlas ini, tuan, kita telah bekerjasama dengan Jabatan Kerja Sosial Hospital Pilih daripada tahun 2019 dan kita orang bekerjasama untuk bantu seramai mungkin pesakit-pesakit yang keluar daripada hospital, yang telah terima rawatan daripada hospital, keluar daripada hospital dan kemudiannya mereka menerima rawatan di rumah. Contohnya, kalau mereka ni sakit, mereka perlu katil. Kita bagi katil
perlukan tilam khas, kami bagi tilam khas. Kami beli kursi roda. Kami berikan mereka juga satu benda yang iaitu alat bantuan pernafasan. Dan kami bagi juga mereka yang paling penting support moral. Dan juga kita bagikan mereka ubat-ubat terpilih. Kebanyakan mereka ni susah. Mereka ni sangat susah. Dan mereka ni, saya cerita pengalaman saya lah. Saya ketika saya menjaga, saya ada 9 anak. Dan ketika saya buang kerja, ketika jaga anak yang sakit di hospital, saya dibuang kerja. Dah jatuh di timpa tangga. Anak saya selama 40 hari di hospital. Anak yang kelima. Dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Saya tak ada orang lain yang menerima nasib macam saya. Anak saya yang kelima, yang antara anak yang paling saya sayang. 4 bulan meninggal dunia di hospital. Tuan, kita mengeluh. Hotel mengeluh. Orang yang pilot mengeluh. Orang pun mengeluh sebab kena COVID. Tapi kita lupa ramai di kalangan kita sebelum COVID lagi, Allah Ta'ala dah menguji mereka dengan kesakitan. Apa salah kita pujuk hati kita hari ini, renung juga. Paling tidak kita pernah merasai keuntungan dalam perniagaan. Kita pernah merasai kehebatan. Ini Allah dah tarik kehebatan itu 2 tahun ni. Tak mudah je. Allah hantar COVID. Semua dah dunia efek jatuh. Tersungkur, terduduk. Tapi kita tak nak sujud kepada Allah. Tak nak merayu bantuan Allah. Dan antara rayuan yang akan dimakbulkan dalam doa-doa yang akan dimakbulkan, doa yang disertaikan usaha. Usaha apa ni tuan? Usaha dia iaitu membantu orang lain yang berada dalam keadaan kesusahan. Tengoklah jiran-jiran kita yang mungkin ada bendera putih. Kita pergi ke rumah mereka bantu. Mereka yang lebih memerlukan bantuan adalah mereka yang mempunyai anak yang sakit, mempunyai keluarga yang sakit. Mereka memang utama untuk dibantu. Siapa yang membantu meringankan sahabat dalam kesusahan, Allah akan meringankan bebannya di akhir nanti. Tuan, dunia ni tak lama. Ketika kita berada di dunia ni, bantulah sahabat kita yang berada dalam keadaan kesusahan. Mereka yang membantu sahabat mereka berada dalam kesusahan akan dibantu. Yang saya kelas ni, antara yang kita lakukan tentang tuan, itulah dia. Bayang, alat katil tu bukannya murah. Alat-alat bantuan pernafasan tu harganya RM150,000. Jumlah yang terkumpul sehari ini, kita punya kempen kami perlukan 5 juta saja. Kami hanya terkumpul dana agak menyedihkan lah. Dana 2,353,000 saja. Kami perlukan lebih kurang 2,646,000 lagi. Jadi kita dah berkempen, dan kempen ni mungkin ialah semua orang tengah susah. Tapi mereka yang tengah senang ni, bantulah kami. Allahu'alam kita. Ustaz, bila kata dana yang sedang dah terkumpul sekarang ni, berapa lagi yang diperlukan dan sebagainya kan. Jadi dana ni apa yang akan diuruskan? Maksudnya kepada mereka kan, mungkin nak beli macam-macam kan. Betul. Kita nak belikan mereka kursi roda. Kita nak belikan mereka tilam khas. Kita nak bagi alat bantuan pernafasan yang harga RM150,000. Kita tuan-tuan dalam masa yang sama, kita bagi tambang untuk pergi hospital, balik hospital. Contohlah, antara kalau kita tengok adik Syakila, dia sakit cerebral palsy. Kalau tuan-tuan boleh masuk ke laman web www.bantu-pesakit-sihat Yayasan Ikhlas, tuan-tuan akan tengok aktiviti. Tuan-tuan akan bersyukur walaupun kita susah, kita mana-mana sekalipun, kita akan rasa bersyukur bila tengok ada orang yang lebih susah daripada kita. Dan insya-Allah masa tu kita akan bantu mereka tak banyak, RM10 ke RM20 ke RM30 ke RM40. Itu menjadi saksi di hadapan Allah nanti. Ya Allah, ketika tengok ada orang lain lebih susah dan aku bantu. Dan Allah akan memudahkan kita masuk ke syurga. Ingat, sedekah adalah jalan paling mudah untuk masuk syurga. Dan tidak akan miss orang yang bersedekah. Wallahualam. InsyaAllah dipermudahkan dengan ini Ustaz. Ustaz tadi dah dikongsikan juga kan dari nombor untuk dihubungi sekiranya ada di antara kita ini yang berminat untuk menyumbang dan membantu juga menjayakan
kempen dana ini supaya kita dapat membantu mereka. Betul-betul sihat Ustaz ini nombornya yang tertera. Ustaz Hanafiah Malik, terima kasih banyak-banyak. Moga-moga jalan ini membawa kebaikan untuk kita semua Ustaz di atas perkongsian ini. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Baik, itu dia. Bukan senang nak beri bantuan kepada mereka, nak make sure seseorang itu sihat. Apatah lagi dalam keadaan sekarang ni, moral pun jatuh dengan sakit fizikalnya lain dan sebagainya. Jadi marilah kita sama-sama bantu supaya apa yang kita niat ni untuk membantu orang ni, insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita nak teruskan pengisian MHI pagi ini. Pastinya mereka yang masih lagi merah mata tak tidur. Pagi ini kan? Tidaklah. England bertemu Jerman semalam. Jadi Ukraine dan Sweden. Tapi yang merah mata ni satu tak tidur dan merah mata sebabkanlah menangis. Ini segmen apa, Eli? Segmen pemain ke-12 di MHI. Okey, kita tahu perlawanan awal pagi tadi menyaksikan Ukraine mengalahkan Sweden dan Germany dihumban oleh England. Ini satu yang mengecewakan banyak pihak, terutamanya penyokong pasukan Jerman. Cuma salah seorang daripada yang akan kita bicara hari ini ialah penyokong Jerman. Nama beliau adalah Muhammad Firdaus Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Tak khabar baik hari ini. Tidak berapa baik. Maafkan kami kerana membuka cerita sebegini. Tapi itulah hakikatnya. Okey, adakah Firdaus menonton kedua-dua perlawanan pada awal pagi tadi ataupun Jerman lawan England sahaja? Lepas kalah sedih, terus tidur. Terus tidur, okey. Alhamdulillah dapat tidur lah kan. Okey, secara umumnya lah kita kepada yang menonton perlawanan antara England menentang Jerman ataupun Jerman menentang England, ya, di Stadium Wembley, stadium yang cukup bersejarah ini kan. Apa yang boleh diperkatakan tentang perlawanan awal pagi tadi? Kalau ikut perlawanan semalam, first 10 minutes Germany main baik, begitu baik. Main begitu baik, tapi lepas pada 10-15 minit diorang bagi Jerman attack. England mula build confidence dalam game. Mula naik semangat mereka dan Jerman macam lost sampai setengah tempat. Bagi Sterling masuk dalam kotak penalti beberapa kali. Sterling pun ada shot. Jadi saya kira semalam few mistake daripada Jerman yang costly mistake bagi ruang pada England untuk menyerang. Mereka tak boleh anggap game semalam macam lawan Portugal. Portugal bagi banyak ruang pada Jerman. Tapi semalam memang bukan malam Jerman. Okey. Baik, kalau diikutkan analisis perlawanan, kalau saya boleh baca di sini, ball possession boleh dikatakan seimbang, 55% Jerman, 45% England. Kemudian passes lebih banyak kepada Jerman, kemudian pass accuracy pun lebih kurang seimbang permainan. Tapi mungkin ada faktor lain selain daripada yang disebutkan oleh Firdaus tadi kan. Apa lagi barangkali, adakah aura Wembley itu terlalu overwhelming untuk Jerman? Saya setuju. Bermain depan penyokong sendiri. Sebelum game lagi memang coach saya pasti Southgate bagi kau-kau punya team talk sebelum game. Look, kita ada fan puluhan ribu belakang kita sekarang. Kalau kita tak menang lawan Jerman, dah 55 tahun kita tak menang dekat Wembley dengan Jerman. Today, malam ini, malam kita. Saya pasti memang lain macam team talk England. Dia orang semangat masuk dalam game untuk menang semalam. Okey, baiklah. Tapi hakikatnya itulah keadaannya. Walaupun banyak percubaan yang cantik dilakukan, saya pun sempat tengok highlight perlawanan. Ialah antara individu yang sepatutnya diketengahkan dari segi jaringan dan sebagainya tidak menyelah pada perlawanan awal pagi tadi atau malam tadi. Okey, moving on. Dah keluar Jerman. Tinggal beberapa pasukan lain. Adakah Firdaus akan berhenti menonton ke ataupun akan ada pasukan angkat yang akan disokong selepas ini untuk suku akhir?
Saya rasa saya nak ambil pasukan angkat lain lah. Okey. Tak mudah. Sebab hidup ni kena move on cepat. Betul. Okey, pasukan mana? Saya pilih Itali lepas. Saya harap dia tak menjadi sumpahan lah untuk Itali. Itali Okey. Oh. Itali yang akan bertemu dengan Belgium. Ya, betul. Kenapa dalam banyak Itali? Sebab ada yang melihat Itali ni pasukan favourite untuk kali ni. Ya. Ya. Kenapa Firdaus pilih Itali? Sebab saya lihat dalam tim tu sendiri, harmony macam mana dia orang create game, macam mana dia orang go game by game. Contoh next game lawan Belgium, so dia orang akan kaji game Belgium seluruhnya dan kekuatan mereka lebih kurang sama. Dan front three, Ciro Immobile, Berardi saya rasa cukup bahaya di depan. Ya, okey. Kita nantikan bagaimana perkembangannya. Apapun Firdaus, kita ucapkan terima kasih kerana sudi untuk berikan komentar anda tentang perlawanan ini. Mungkin hari-hari mendatang ni bila masuk skuad akhir nanti kita boleh hubungi lagi ya. InsyaAllah saya akan sambung bersedih sekejap. Tak apa, kita bagi ruang dan peluang untuk ni. Kemudian nanti kita cerita tentang Itali pula lepas ni ya. InsyaAllah. Okey, jaga diri. Assalamualaikum. Saya nak Firdaus, saya nak pilih Belgium. Pilih Belgium ya? Saya pilih Belgium. Ini dah ada rival, Tak, sebab Belgium dan Itali ni, dia memang kekuatan sama sebab 4 game, 4 dia orang menang. Orang tak ada ni kan. Kita tengok Firdaus skor saya lepas ni. Okay. Saya rasa nak pilih Ukraine. Okey, ada tu. Ukraine Ya, saya rasalah. Kita tengok macam mana. Macam tak yakin je. Jadi yakin dah sekarang. Okey Firdaus, terima kasih sekali lagi. Apa pun jangan England menang. Sebenarnya kan ini nak beritahu alang-alang dah di Italian. Juru audio kita pakai jersey England, tak pernah saya rasa hari ini dia pakai jersey England. Tak, tapi lain macam. It's coming home. It's coming home. Tapi semalam pastinya penyokong England lega lah. Sebab dia orang dah menantikan dah 4 game. Bila ni Harry Kane nak gol kan last kali. Minit ke 86 tu. Gol juga. Okey. Firdaus sekali lagi terima kasih banyak-banyak dan nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Minta maaf. Assalamualaikum. Saya campur aduk pula. Tak apa, tak ada masalah. Saya mesti menantikan Fariha untuk ni sebab nampak kegeraman di situ. Belgium ya. Saya Belgium Okey, baiklah. Tak apa. Kita tengok macam mana. Okey, ketika lepas ni. Lepas ni kita akan berkenaan dengan runut bunyi. Ini lagu Mering. Daripada Bunga. Nama cantik, orang pun cantik dan hasil kreativitinya pun cantik. Ya. Rapper pula tu. Lepas ni dia MHI. Kemeringan terbaru. Dia memberi semangat yang lain tau. Betul. Kan? Kita kalau murung dengan lagu tu, kita nak ni. Ya, betul. Nak menggoyang kepala ke hangguk kepala. Ya, sekarang ni aktiviti fizikal tidak dapat dilakukan. Tapi kalau nak jogging, letak ni sebagai playlist. Best. Best. Begini. Okey, begini. Kita nak bersama dengan Bunga. Ya, Assalamualaikum. Hello. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat je Nur Ayu Fatini? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, lagu baru saja dilancarkan pada 25 Jun yang lalu. Baru sangat ni? Baru sangat. Ya, okey. Ya, baru. Kalau ikutkan ni nak beritahulah, saya belum boleh move on dengan lagu Intan Payung lagi. Yang daripada Februari sehingga sekarang dah di YouTube 1.7 juta. Yeah. Okey, jadi adakah lagu ini akan menyaingi lagu Intan Payung? InsyaAllah kalau boleh. Tak tahulah, saya tak tahu. Saya tak pernah expect macam setiap lagu yang dikeluar Bunga tak letak expectation yang tinggi. Jadi kalau tak capai target tu tak sedih sangat lah. Tapi kalau dapat rezeki yang lebih, Alhamdulillah. Terima kasih. InsyaAllah. Sebab cara lagu ni memang kita catchy. Apa dia? Electropop Electropop tu kan lagu dia. Saya melihat macam Bunga ni ada pendatang baru yang membawa warna baru. Ya, betul. Tahu. Dari segi boleh kita kata macam personality Bunga kan, pakai tudung tapi you rap. Wow. Dan suara lagu tu sendiri memberi satu warna baru tau. Jadi macam Bunga sendirilah kan. Bila dah keluar dengan lagu single solo yang mereng ni, kita bukan saja kita nak melihat kelebihan awak rap tau, tapi lagu yang dikompos tu pun kan dah hujung-hujung tengah kompang dengar. Bagaimana Bunga melihat hasil karya ini dari kacamata sendiri?
Pertama sekali Bunga nak ucapkan terima kasih kepada pihak Ezra Kong sebab lagu ni beatnya dibuat oleh Ezra Kong sendiri dan juga chorus geng tu juga dari Ezra Kong. Cuma lagu ni based on cerita yang akan dikeluarkan iaitu Holiday Ajitom. Jadi kita dan cerita Holiday Ajitom ni juga Bunga berlakon juga bersama artis-artis yang lain. Jadi bila tulis lagu ni Bunga rasa macam senang sikit daripada lagu-lagu yang sebelum ni sebab Bunga sendiri dalam cerita tu. So kita cerita tu pun dia boleh relatable dengan family kita. So dia tak berapa nak susah, dia macam kita bergaduh tapi kita happy lah. Macam tu dia tak, dalam family ni kita tak perlu nak serius sangat. Semuanya akan happy juga at the end. Okey, baik. Sebahagian daripada babak dalam tali movie ni dimuatkan dalam video muzik ni ya? Ya. Ya, betul. Okey, maknanya kita dapat lihat penampilan Bunga sebagai pelakon. Dia nampak macam selesa betul jadi pelakon ni ke sebab genre-nya sesuai dan temanya sama dengan lagu Mering ni dengan penceritaannya. Cerita Holiday Ajitom ni merupakan cerita pasal anak-anaknya jauh daripada bapaknya. Selalu tak kontak bapak dia, tak tanya khabar bapak dia. Tapi one day tu, bapak dia rindu anak-anak dia. Bapak dia message anak-anak dia cakap semua balik kampung. Kalau tak ada siapa balik kampung, tak ada nama siapa pun dalam wasiat. Semua nak dibalik. Sebabkan wasiat tu je. Semua orang balik. Anak nak harta Ismet. Taris. Bunga, saya sebenarnya sangat mengkagumi awak sebagai penyanyi rap sebab penyanyi rap ni tak semua orang boleh. Macam Bunga sendiri bagaimana bermulanya kerjaya awak tu ni rap. Yeah. Tak semua boleh rap. Kalau saya dengan Elis kan, Elis salah je boleh rap. Tak boleh. Jangan begitu. Nanti kan diajak battle kan. Jam ni. Itu kena. Macam mana dalam banyak genre muzik tu rap juga. Sebab awak ni penampilannya macam comel-comel je ni kan. Sebenarnya Bunga masa dulu first masuk muzik industri ni, Bunga pun tak tahu kenapa Bunga pilih hip hop ataupun rap. Bunga saja-saja je nak try. Okay. Bila kita try and then tiba-tiba viral. So macam maybe rezeki tu lebih ke situ. So bila masa benda tu viral, masa Bunga first viral, Bunga saja-saja je nak rap. Dia bukan macam kita macam passionate, macam betul-betul aku dapat sebagai kejaya. Sebab Bunga tak pernah terbayang Bunga berada di sini hari ini. Tapi macam itu adalah rezeki dan itu adalah jalan Bunga. Jadi start daripada hari yang viral tu Bunga belajar slow-slow. So Bunga punya perjalanan agak susah sikit sebab Bunga kena belajar dari zero. Okey, wow. Ingat ke kecil-kecil dah minat Jay-Z ke Eminem ke Missy Elliott ke apa ke? Sebab ini diri sendiri pun tak sangka ada kelebihan itu. Wow. Saya harap masa umur saya 50 saya pun tak sangka lah saya boleh masuk hip hop. Okey, wow. Ini satu yang mengagumkan. Okey, dan sekarang kita bercakap tentang yalah untuk anda yang sedang meningkat naikkan nama meniti di bibir, termasuklah lagu-lagu dan video muzik yang rancak dan mendapat tempat. Adakah Bunga antara yang terkesan juga dengan PKP ini, dengan situasi pandemik ini? Ya, betul. Sebab dulu macam banyaklah juga show kan. Kita boleh dengan audiens semua. Tapi sekarang masa PKP pertama dan kedua masih ada lagi show tapi tak berapa banyak. Ingatnya virtual show je. Tapi sekarang memang dah tak ada virtual. Memang dah tak ada sebab sambutannya pun tak ramai. Mungkin disebabkan itu sebab yalah kita duduk rumah tengok online, kita tengok YouTube je kan. Jadi macam juga. So terkesanlah juga macam Bunga tak apa lagi sebab Bunga baru lagi. So Bunga tak rasa macam susah sangat untuk Bunga. Tapi bagi yang dah lama dalam industri, kita tak tahu perasaan orang. Bunga, saya nak tahu awak berapa pantas boleh macam rap tu kan? Ada pernah tak macam tak ada kerja, bosannya? Tengoklah berapa saat lah aku boleh cakap ni. Pernah tak buat? Macam mana?
Tak, kalau macam kita rap kan, kadang-kadang macam, ui cepat je dia rap. Pernah tak Bunga buat macam duduk kat bilik tu, aku tengoklah berapa saat aku boleh buat berapa laju. Pernah tak? Bunga tak pernah buat macam tu, tapi Bunga cuba untuk setiap lagu Bunga cuba untuk improvisekan rap Bunga. Macam lagu ni lain-lain. So Bunga belajar sikit-sikit macam mana nak sesuaikan bunyi-bunyi tu supaya orang rasa macam dia improve sikit dari macam ni. Setiap hari lah kena rap ni. So maknanya macam tiap-tiap hari kena training untuk rap freestyle ni. Ya, sepatutnya sebenarnya kena hari-hari training menulis supaya bila nak buat lagu nanti senang. Tapi disebabkan PKP dah lama sangat, nak menulis pun dah tak ada idea. Okey, ingat tak rap lagu rap pertama yang Bunga buat lah. Yang bunga nyanyi lah. Mungkin lagu orang lain ke? Ingat. Lagu siapa? Bunga tulis sendiri lagu tu. Oh, lagu sendiri. Okey. Nak dengar sikit boleh? Alah, malu lah. Malu? Video klip dah sampai 1.7 juta. Boleh kita dengar sikit secara langsung. Lagu ni tak pernah keluar sebab lagu ni betul-betul first lagu Bunga yang Bunga buat. Oh, ya ke? Okey. Ada plan. First lagu. Masa ni Bunga macam baru nak belajar rap. Okey. Bunga try to. So, bunyi dia macam ni. Secebis kata, setajam bilang, semanis basah, sebusuk jiwa, dulu hilang. Yang kini bilang bisa dimain, mati dipinta. Susun ayat. Tu jangan lupa dah. Okey. Tapi dia macam jadi lagu tu. Itulah. Keluarkanlah lagu tu. Chorus je Bunga ingat. Ha? Chorus je Bunga ingat. Untuk verse Bunga dah lupa sebab masa first Bunga tulis, verse untuk lagu tu memang panjang gila sebab kita tak tahu formula dia apa. Okey. Je. Tak apa. Kita harapkan lagu tu akan betul-betul terhasil dengan sebagainya sebab tadi tinggal beat je tu. 3 beat je. Letak beat tu dah boleh pergi tu. Ya tu. Ya. Terima kasih. Okey, Bunga, all the best. Terima kasih banyak-banyak Thank you. Semoga maju jaya insya-Allah Bunga. Thank you. Jumpa. Selamat Patut ni maju jaya juga. Jangan. Itu kalau kita siap. Assalamualaikum. Okay, bye. Bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Itu Bunga. Jadi Mering dah pun berada di platform digital. Boleh dah dengar, boleh dapatkan. Tapi memang best lagu tu. Memang best. Menceriakan ya. Dengar ni pun tak boleh lah. Tak sambil kita bersembang dengan Bunga pun beat tak boleh. Beat tu macam Okey. Aduh. Kita dah hujung rancangan. Esok kita akan bawakan lintas langsung MHI. Ini dari pusat pemberian vaksin di Adiata, Bukit Jalil. Okey. Dan kepada siapa-siapa yang ada di sana pagi esok, mungkin kita boleh bertegur sapa dan kongsi pengalaman anda. Okey, sehingga itu kita jumpa lagi esok insya-Allah. Jaga diri. Selalu. Assalamualaikum. Bye. Bye.